kawan-kawan, hendak lihat sekolah kami? Jom bersama saya melihat sekolah kami. Inilah kawasan sekolah kami. Kawan-kawan, saya masih ingat lagi satu kejadian di mana kami semua berasa kemendatan di dalam kelas semasa sedang belajar. Walaupun terdapat kipas shieling, tetapi kami masih berasa panas dan kurang selesa. Kawan-kawan, inilah masalah kami. Kami kurang selesa semasa belajar di dalam kelas, terutama apabila menjelang waktu tengah hari. Bagi rakan yang duduk di bahagian yang jauh dari kipas shieling, sudah pasti berasa panas dan tidak selesa. Ini mengganggu kami untuk fokus kepada pengajaran dan pembelajaran guru. Inilah isu kami. Kami hendak belajar tanpa rasa panas dan lebih selesa. Tetapi, bagaimanakah caranya? Kawan-kawan, untuk belajar dengan lebih selesa, kami perlukan suasana yang kondusif. Antaranya, kami memerlukan udara yang segar dan suhu persekitaran tempat belajar yang lebih kondusif tetapi dengan bajet yang terhad. Justeru, saya dan beberapa orang rakan telah membuat perbincangan. Melalui perbincangan itu, tercetuslah satu idea untuk menghasilkan sebuah kipas mini yang mudah dibina, mudah alih dan sesuai digunakan oleh setiap murid di dalam kelas. Setelah kami membuat keputusan untuk menghasilkan kipas lestari, kami menjanakan idea kreatif dalam bentuk lakaran. Lakaran nombor 1 mempunyai tiang dari kayu terbuang. Lakaran nombor 2 pula mempunyai pembaris lama sebagai tiang dan ditambah pemberat. Manakala lakaran nombor 3 menggunakan kotak yang lebih rendah sebagai tiang dan menjadikan kipas ini lebih stabil. Daripada 3 lakaran ini, kami telah sepakat untuk memilih lakaran nombor 3 sebagai lakaran terbaik untuk kami hasilkan kipas lestari. Lukisan ini menggambarkan dengan tepat sesuatu objek yang ingin dibina yang mempunyai panjang, lebar dan ketinggian. Selain itu, lakaran ini memberi gambaran bentuk yang sebenar. Lakaran ini mengandungi semua maklumat penting bagi tujuan pembuatan dan menunjukkan keseluruhan komponen yang akan digunakan. Kami menggunakan kotak kasut berukuran 29.5 cm darab 18 cm darab 11 cm sebagai tapak binaan kami. Untuk tapak kipas pula, kami gunakan kotak ubat gigi yang berukuran 26 cm darab 3 cm darab 5 cm. Ini bertujuan bagi memastikan kipas CPU tidak mudah tumbang. Kotak-kotak ini digunakan kerana ia mudah diperolehi. Sebelum itu, kita perlu mengenal pasti jenis alatan dan bahan untuk membuat sesuatu projek. Antara bahan yang akan digunakan untuk membuat kipas lestari ini ialah CPU, kipas dari CPU, tertikus, kotak kasut, kotak ubat gigi, power bank, lampu LED, cardboard dan port USB. Manakala alatannya ialah gunting, pisau kecil, pita telefon, pemotong wayar dan pengikat kabel. Untuk membina, menguji dan menambah bahaya projek eksperimental, terdapat beberapa langkah.
Langkah pertama ialah membuka skru CPU. Langkah kedua, mencabut tutung casing CPU. Langkah ketiga, proses mencabut kipas CPU. Langkah keempat, proses membuang bahagian kipas yang tidak diperlukan. Langkah kelima, proses menjalur wayar. Seterusnya, proses mencantumkan wayar kipas dengan wayar USB. Akhir sekali, proses memotong wayar tertikus untuk mendapatkan slot USB. Langkah pertama, proses merapi kipas CPU. Langkah kedua, proses mengukur kotak untuk membuat pembahagi. Langkah ketiga, proses memotong pembahagi. Langkah keempat, proses meletak gam di pembahagi. Proses kelima, proses mengikat kabel tie pada kipas. Proses keenam, proses mengukur dawai keselamatan. Seterusnya, proses memotong dawai keselamatan. Akhir sekali, proses menampal pembahagi ke dalam kotak. Bentuk model 1. Menguji projek. Tambah baik projek.